pada sepanjang majelis ini berlangsung. Terima kasih. Sidang hadirin Terima kasih. Hadirin dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi dapat bertemu untuk sekian kalinya
dalam majlis yang gamilang dan penuh bersejarah bagi semua warga Kolej Yayasan Melaka. Memulakan atur cara, mohon keberkatan daripada Yang Maha Esa agar perjalanan majlis kita pagi ini dimudah dan dikurniakan rahmatnya. Majlis menjemput dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Dami bin Adam untuk membacakan sepotong doa. Dipersilakan dengan hormatnya Ustaz Muhammad Dami bin Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati wa ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli dhanb. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafar wa la hamman illa farajtah wa la hajatan laka ridha illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada yang berkah dan bersejarah ini, sebenarnya hari ucapan dan penyampaian dia oleh Yayasan Sa'ad Melaka kali ke-9, kami mendatang memuji dan bersyukur kehadiran atas nikmat dan limpah kurnia yang tidak terhingga kepada kami, sehingga kami dapat meneruskan jumpa dengan aman, damai dan harmoni, serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai khalifahmu di muka bumi ini. Dan jadikanlah majlis ini majlis yang engkau redai dan rahmati. Ya Hadi, Ya Muhtadi, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu, bimbinglah kami arah kejayaan, kecemerlangan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang bertakwa, sentiasa mematuhi perintahmu, menjauhi laranganmu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan jadikanlah kami orang yang berada di bawah keredaanmu. Ya Munzilal Barakah, Ya Munzilal Barakah, Ya Munzilal Barakah. Berkatilah majlis yang kami adakan pada hari ini, dan jayakanlah usaha kami anjurkan untuk menjamin insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan majlis ini dapat digunakan dengan cahayanya serta berjalan lancar. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, tuan-tuan dan puan sidang hadirin sekalian. Kampus Sireh Mawar dipilih buat santapan tamu undangan. Hadirnya tuan penyeri majlis budi mutuan jadi sanjungan. Tuan menetap Yang berusaha Encik Rozali Nordin, Pengurus Lembaga Pengelola Kolej Yayasan Sa'ad Melaka dan isteri, ahli-ahli Lembaga Pengelola Kolej Yayasan Sa'ad Melaka, yang berusaha Mr. Gun Swikam, Pemangku Pengetua Kolej Yayasan Sa'ad Melaka, para tamutan khas, dan datuk, datin-datin, pengurus-pengurus, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, para guru, kaki tangan Kolej Yayasan Sa'ad Melaka, para dan sidang hadirin sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, acara hari ucapan dan penyampaian hadiah dimulakan dengan ucapan anggapan oleh Yang Berusaha Pemangku Pengetua Kolej Yayasan Sa'ad Melaka, Mr. Gun Swikam. Dijemput dan dalam hormatnya Mr. Gun Swikam. Pagi dan selamat datang diucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri Amrin Datuk Haji Ahmad Damri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, dan isteri yang berbahagia Wan Sri Hazrin Karim. Yang berbahagia Encik Rozali Nordin, Pengerusi Lembaga Pengelola Kolej Yayasan Sa'ad. Yang dihormati Ahli Lembaga Pengelola Kolej Yayasan Sa'ad, Tan Sri, Datuk, Datin, Tuan-tuan, Puan-puan, guru-guru dan Kolej Yayasan Sa'ad. Terlebih dahulu, saya bagi pihak warga Kolej Yayasan Sa'ad mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin dan isteri kerana sudi meluangkan masa merasmikan hari ucapan dan penyampaian hadiah Kolej Yayasan Sa'ad yang ke-9. Pengasas kami Yang Berbahagia Tan Sri Halim Sa'ad menyampaikan salam dan beliau mohon maaf kerana tidak hadir di majlis ini kerana beliau ada urusan lain. Siang hadirin sekalian, baru-baru ini saya berbual dengan seorang ibu bapa pelajar di YS yang juga mempunyai seorang anak yang belajar di sebuah sekolah berasrama penuh kerajaan yang terkenal. Beliau kata,
Mr. Gun, College Yayasan Saad is the best school in the country. Apa keistimewaan College Yayasan Saad yang menyebabkan ibu bapa ini mengiktiraf KYS sebagai sekolah yang terbaik dalam negara kita? Satu sebab ialah kerana College Yayasan Saad sentiasa mencapai keputusan yang cermat dalam peperiksaan PR dan SPM tiap tahun. Dalam peperiksaan PR, College Yayasan Saad muncul sebagai sekolah terbaik negara pada tahun 1998, 2000 dan 2002. Pada tahun 2003, College Yayasan Saad merupakan antara 4 sekolah terbaik negara. Dalam peperiksaan SPM pula, College Yayasan Saad muncul sebagai sekolah terbaik negara selama 2 tahun berturut-turut, iaitu tahun 2002 dan 2003. Tahun 2004, kami berharap mendapat keputusan yang cemerlang dan menjadi sekolah terbaik negara. Semua warga college memberikan komitmen sepenuhnya bagi ini menjadi realiti. Puan dan puan-puan, kecemerlangan akademik tidak bermakna jika para KYS lepasan SPM tidak memasuki universiti atau tidak mendapat beasiswa. Sukacitanya, saya laporkan bahawa semua pelajar KYS berdaya melanjutkan pelajaran ke universiti selepas SPM. Tahun lepas, daripada 81 pelajar SPM, 74 orang, iaitu 91% mendapat beasiswa. Lebih daripada separuh mendapat beasiswa luar negara. Pelajar-pelajar College Yayasan Saad mendapat beasiswa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, MARA, Petronas, Bank Negara, PNB, Shell, Yayasan Telekom, Yayasan Tenaga dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dari tahun 1997 hingga 2003, seramai 92 orang pelajar telah mendapat beasiswa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan Jabatan Awam merupakan penyumbang yang paling tinggi setakat ini. Terima kasih Tan Sri. Dan saya harap pada tahun akan datang, jumlah pelajar KYS akan mendapat beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam akan meningkat. Kerjaan dan peperiksaan sahaja belum cukup untuk jadikan KYS sekolah terbaik dalam negara. KYS juga cemerlang dalam bidang co-curriculum. 3 orang pelajar telah mewakili negara dalam tentu. Yang pertama, Imran Zaharis bin Shahrul, mewakili Malaysia dalam pertubuhan terbuka Go-Kart ASEAN yang telah di Malaysia, Filipina dan India. Yang kedua, Alif Adam Zulkifli, menjadi Kapten Pasukan B Malaysia bawah 16 tahun di Thailand. Yang ketiga, Nakwidin Faik bin Abdul Nasir, mewakili pasukan remaja kebangsaan dan sukan tenis di Australia. Pasukan rugby KYS menjadi tuan majlis sukan sekolah-sekolah negeri untuk tahun 2003 dan 2004. Seramai 19 orang pelajar KYS mewakili FSS Negeri Melaka tahun lepas. Bermakna pasukan Negeri Melaka hampir semua datang dari ahlinya dari College Yayasan Saad. Pasukan rugby College Yayasan Saad telah mengadakan pelayanan persahabatan dengan pasukan rugby sekolah-sekolah terkenal di dalam dan di luar negara seperti College Melayu Kansa, College Ojabut Bangkok, College Bijak Petani Bangkok dan Anglo Chinese School Singapura. Dalam bidang olahraga, College Yayasan Saad telah muncul sebagai johan negeri dalam selama 7 tahun berturut-turut.
Beberapa orang pelajar pula telah dipilih oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Melaka. Kolej Hasan Saad mempunyai orkestra sekolah terbaik dalam negara. Pada tahun ini, orkestra Kolej Hasan Saad telah mengadakan persembahan di Muara Hall. Di Terengganu dihadiri oleh Tuli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, dan di Melaka International Trade Center dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa yang saya sebutkan tadi mengatakan bahawa satu lagi sebab AYS menjadi sebuah sekolah terkenal dan terbaik di Malaysia ialah kerana pelajar-pelajar Kolej Hasan Saad mempunyai sifat kepimpinan yang mengagumkan. Ini dari ibu bapa, bukan saya. Dia depan saya, senyum-senyum itu. Kementerian Pengurusan Pelajar KYS juga baik. Pelajar KYS berupaya mengurus aktiviti kolej dan budaya dengan hanya mendapat bantuan minima daripada pihak guru. Saya percaya kejayaan KYS tidak akan tercapai tanpa kerjasama erat daripada pihak-pihak tertentu. Kolej Hasan Saad mendapat kerjasama daripada Jabatan Pelajaran Melaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan-Jabatan Kerajaan dan pihak swasta. Saya bagi pihak Hasan Saad mengucapkan terima kasih dan tidak terhingga atas kerjasama yang diberikan. Kolej Hasan Saad juga mendapat kerjasama yang maksimal daripada pihak ibu bapa. Pihak ibu bapa telah mengadakan pungutan derma untuk digunakan dalam aktiviti kolej. Yang berbahagia dan Syahir Syamsuddin telah menyumbang juga bagi kegunaan warga kolej. Esok akan berlangsungnya pertandingan golf di Aikro Country Club. Tujuan untuk mengumpulkan dana di tabung pendidikan. Dan saya difahamkan bahawa sekarang sudah berjaya mengumpul lebih daripada RM100,000. Saya bagi pihak Kolej Hasan Saad ucapkan terima kasih dan berharap agar kerjasama daripada ibu bapa teruskan lagi. Bermula dari tahun 2002, Kolej Hasan Saad telah mengadakan program pertukaran pelajar dengan Kolej Wajirabad Bangkok. Kolej Hasan Saad telah menjadi tetamu rombongan Thailand dari 11 Ogos sehingga 18 Ogos yang lalu, dan lawatan balas ke Bangkok akan dilakukan akhir tahun ini pada 4 Disember hingga 21 Disember. Sebelum saya mundur diri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin dan isteri Puan Sri Haslin, Encik Rosali, Ahli Lembaga Pengelola dan para ibu bapa kerana sudi menghadirkan diri di majlis ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mr. Gun Swee Kam. Meneruskan acara, majlis menjemput dan semuanya yang berusaha Encik Rozali Nordin, pengurusi lembaga pengelola Kolej Hasan Saad untuk menyampaikan ucapan. Dijemput dengan segala hormatnya Encik Rozali Nordin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Sri Jamaluddin Datuk Ahmad Buri, Ketua Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Puan Sri Haslin Karim. Yang dihormati ahli-ahli lembaga pengelola Kolej Hasan Saad. Yang berusaha Ibu Mang Pengetua KM sejak tangan kolej, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk dan Datin, tuan dan perempuan pelajar-pelajar Kolej Hasan Saad. Nampaknya selepas ucapan Encik Gun tak perlu saya cakap lagi, kerana perhatikan tiap-tiap ayat yang disebutkan oleh Encik Gun dah tepuk tangan, tapi ucapan saya ini tidak. Sidang hadirin yang hormat sekalian, dalam proses melahirkan seorang juara, seperti mana lahirnya bintang Akademi Fantasia, kolej ini memiliki pelaksanaan 3 hal utama seperti mana disebutkan tadi, iaitu rangsangan intelektual ataupun penguasaan ilmu
Duanya pembinaan dan bangunan personaliti pelajar dan sikap yang positif. Ketiganya, mens sana in corpore sano, atau minda yang sehat dalam tubuh yang cergas. Namun, jika pelajaran memiliki 3 elemen ini, tanpa italan hati ataupun passion untuk berjaya, serta minda yang besar, pelajar tidak mungkin menjadi juara yang termelang dan terilah. Tahun saya Olimpik iklan. Di balik itu pula, harus diperingatkan di sini bahawa kolej ini tidak ada niat sama sekali melahirkan champion yang buka, sombong dan lupakan looks mereka. Berlaku seperti kadang lupakan kulit. Apa yang kita tidak mahu, mismatch berlaku, iaitu seolah-olahnya kita nak juara Akademi Fantasia yang diharap-harapkan, tapi yang timbul Malaysian Idol. Lebih lagi Malaysian Idol. IDL. Tuan dan perempuan, program kolej ini yang fokus keberhasilan bakal pemimpin dan ketua-ketua industri serta tokoh-tokoh korporat masa depan bertitik tolak daripada proses pemilihan dan pemasukan pelajar yang dan rapi berdasarkan semata-mata merasi proses backdoor. Ini berarti pelajar pilih masuk alas gelintir yang terbaik daripada yang terbaik. Maka apa yang perlu dilaksanakan seterusnya oleh kolej ialah seolah-olah mengilap belian yang belum dicanai menjadi butiran yang berkualiti, bernilai tinggi dan dapat permintaan di pasaran eksklusif. Konsep pemilihan pelajar ini juga menjadi asas untuk sesi budaya cross culture yang makan, kerana ruang dibuka bagi pelajar daripada berbagai latar belakang dan status sosial, khususnya daripada golongan sosio-ekonomi rendah. Ini bermakna kolej ini tidak sewajarnya dianggap elit kerana kononnya memberi utamaan kepada pelajar daripada golongan yang berada. Namun, tidak dinafikan kolej ini memang dirancangkan untuk menjadi sebuah institusi yang eksklusif. Dalam erti kata, mampu membentuk imej pelajar yang elit, iaitu yang kualiti, memiliki berbagai kebolehan dan bakat, serta upayaan bersaing dan menangani cabaran-cabaran selepas meninggalkan bangku sekolah. Hakikat ini kan telah terbukti melalui sejarah bahawa elitism seperti ini yang dipupuk di sekolah-sekolah termuda seperti Eton, Harrow, Winchester, Millfield mampu melahirkan pemimpin yang terpilih. Proses ini sangat penting maka diadukan dengan budaya sekolah yang berlandaskan demokrasi dan kecermanan dalam prasarana sekolah bestari, di mana pengurusan pendidikan setelahnya bijak dan berkualiti pasti dapat mengilap bakat pelajar menjadi number one, seperti mana yang sentiasa ditekankan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Harris sendiri. Dalam konteks ini, proses pembelajaran berkualiti dan kreatif di kolej yang serba lengkap ini mengutamakan proficiency dalam bahasa Inggeris serta juga konsep pendidikan yang berpusat kepada kepentingan setiap pelajar atau child-centeredness education. Ini bermakna setiap pelajar dipastikan berjaya, maka memerlukan tenaga pengajar yang mahir, yang mampu memberi perhatian khusus mengikut keperluan dan kemampuan pelajar masing-masing yang pasti berlainan. Oleh itu, tuan-tuan, secara langsung dan tidak langsung, saya menghasilkan bahawa kolej ini berperanan membantu kerajaan dalam rancangan strategic human resource development-nya serta succession plan demi melahirkan bakal sumber manusia yang berkualiti. Ini bermakna wujud kolej ini adalah suatu detik bersejarah, suatu milestone perkembangan taraf persekolahan dalam era pos dasar ekonomi baru yang berakhir pada 1990 dengan bermulanya suatu jalinan smart partnership
di antara pihak swasta dan kerajaan untuk bersama-sama melalui konsep sekolah bersama membantu negara menzahirkan impian menyediakan bakal pemimpin yang bertaraf dunia, insyaAllah. Kami memang berpegang teguh kepada strategi yang ditegaskan oleh Perdana Menteri kita baru-baru, Cash Dem Yang, untuk membangun sumber tenaga manusia tahap yang paling optimum. Namun tuan-tuan dan puan, dapat dinafikan bahawa dalam melaksanakan strategi kami turut menghadapi beberapa tekanan. Kos operasi dan belanjaan modal amat tinggi sekali. Dan semua ini ditanggung oleh Yayasan Saad tanpa sumber pendapatan lain. Kami membelanjakan sebanyak RM80 triliun untuk prasarana dan pembangunan fizikal college ini, tidak termasuk harga tanah. Kami peruntukkan sebanyak RM20,000 setahun untuk kos operasi bagi setiap atau RM100,000 per pelajar untuk satu kursus pendidikan 1 hingga tingkatan 5. Kos ini memang meningkat dari masa ke semasa. Oleh hal yang kini hanya mampu membiayai pelajar penuhnya secara cuma dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Walaupun demikian, ini tidaklah bermakna tidak sentiasa berusaha mencari jalan merasa strategi baru, memantapkan sistem yang sedia ada demi meningkatkan lagi tahap penerangan. Umpamanya, apabila pengelola kolej membuat penilaian semula sistem dan program kurikulum yang ada, maka melalui sesi persekolahan 2005, semua pelajar tingkatan 1 ke 3 di mana diamalkan di Kingdom diujikan mengikuti subjek tambahan nilai atau value added subjects, iaitu seni lukis dan craft, music, kemahiran komputer, bahasa asing, serta renang secara formal. Subjek ini adalah optional kepada pelajar yang 4 dan 5 yang harus menumpu perhatian kepada peperiksaan SPM. Dalam kurikulum, co-kurikulum, setiap pelajar di sini diperlukan memilih hanya satu daripada kegiatan kolej ini, iaitu orkestra, rugby, netball dan perdebatan. Namun program rakan sukan olahraga serta program motivasi, kerjaya, grooming, team building, community service adalah compulsory semua. Pelajar boleh juga mewujudkan kelab-kelab mereka sendiri mengikut minat dan inisiatif masing-masing. Nah, walaupun sedikit iuran akan dikenakan kepada pelajar tingkatan 1 dan 3 untuk subjek-subjek tambahan yang saya sebutkan tadi, ini tidaklah bermakna tujuan kami ialah untuk mengurangkan kos operasi yang ditanggung oleh Yayasan Saad. Pihak Yayasan akan terus memberi pelajar untuk kurikulum asas mereka. Rasionalnya di sini ialah semata-mata untuk menetapkan lagi pangan serta kemajuan yang seimbang. Masa yang diperuntukkan untuk pelajar menumpu perhatian terhadap akademik dan di samping itu juga aktif dalam bidang kurikulum harus diperimbangkan. Pelibatan dalam seni dan dan music dianggap penting kerana memungkinkan pembinaan semangat dan apresiasi seni dan estetika, maka mewujudkan sentuhan nilai dalam jiwa mereka. Kemampuan menghargai dan menghayati keindahan atau beauty memang merupakan dalam melahirkan pemimpin yang berwibawa, pragmatik dan dinamis. Dalam nada yang sama, pendedahan dan latihan functional skills adalah penting sebagai kelengkapan untuk menghadapi cabaran-cabaran dan keperluan masa. Dengan wujudan mindset yang mirip kepada konsep pencapaian kejayaan kerja harus guna bangku sekolah ini, kami yakin para pelajar akan lebih bersikap bertanggungjawab dan lebih bermotivasi, tekun belajar serta lebih fokus terhadap peperiksaan, rajin membaca
dan menambah ilmu, serta lebih mementingkan pembangunan sasiah, tidak mudah tergelincir daripada arus dan landasan kejayaan, self-propel. Tuan-tuan, apa yang ingin saya tegaskan di sini adalah kejayaan yang diraih oleh kolej ini bukan sekadar hanya mendapat pangkat cemerlang bagi setiap sarjana peperiksaan. Maka mempamerkan kolej ini sebagai a sophisticated institution center cemerlang. Kecemerlangan pada kami bermakna kejayaan membentuk pelajar secara a total package, a well-rounded personality, membolehkan mereka berjaya memperoleh beasiswa, berjaya melanjut pelajaran di universiti, terus maju dalam kerjaya mandiri. Dalam konteks ini, syukur alhamdulillah kami telah dapat melakukan, kerana sebenarnya dilaporkan oleh Encik Gun tadi, boleh dikatakan semua pelajar kita setakat ini pasan kolej telah berjaya melanjut pelajaran ke universiti. Saya mengambil kesempatan di sini bagi pihak Yayasan Saad dan juga bagi pihak kolej ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada badan-badan penaja beasiswa yang telah memberi beasiswa pada kita di sini, lebih lagi kepada pihak DBA yang adalah beasiswa yang paling terbesar sekali. Kita berdoa agar kerjasama dan bantuan ini akan berterusan jika tidak bertambah lagi. Tuan-tuan, misi saya sebagai profesor yang habis pembinaan tamat dan pelajar yang berkualiti ini tidak lagi dan merupakan dinamik yang masih panjang untuk memenuhi matlamat jangka panjang. Oleh itu, impak ini sebenarnya hanya dapat menyerelah apabila pelajar-pelajarnya berjaya melanjut pelajaran, lebih-lebih lagi daripada universiti-universiti yang terkemuka, dan seterusnya berjaya dalam kerjaya masing-masing. Ini bermakna kami di sini harus bekerja keras dan lebih kreatif dan inovatif untuk memperolehi sokongan padu daripada badan-badan penaja beasiswa melalui peluang yang sama untuk pelajar kami bersaing dengan pelajar lain. We are not asking for red carpet treatment. Kami sedia menerima hakikat bahawa hanya yang terbaik akan terpilih. Namun, jika ada kesanggupan menganggap pelajar kami sebagai sure winners, maka tidak keterlaluan jika disyorkan di sini pengujudan suatu adoption scheme di mana pihak-pihak tertentu termasuk badan-badan korporat kerajaan dan swasta mengambil pelajar ini sebagai anak angkat membiayai pelajaran dan latihan mereka selepas tamat persekolahan. Namun, in the final analysis atau bottom line-nya, keinginan serta kemampuan to be the best of the best masih perlu dipupuk di kalangan pelajar in one way or another. Sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri kita dalam ucapan Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, keadaan dunia di sekeliling kita tidak lagi mempedulikan soal kota. Maka jaminan atau protection masa depan kita akan hanya bergantung kepada tahap daya saing atau level of competitiveness yang ada pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berikhtiar mencari jalan untuk membuangkan tongkat dan berdiri di atas kaki kita sendiri, sudah sampai masanya
pelajar lepasan kolej ini mula mengorak langkah secara serius mewujudkan alumni Kolej Yayasan Saad. Dengan potensi kejayaan yang boleh dicapai oleh lepasan pelajar-pelajar ini, alumni tersebut boleh menjadi sebuah jentera yang amat berguna untuk menggerakkan berbagai program yang membina dan viable, termasuk network opportunities for such avenues as future business development, career progression, and even political gains. Di samping memupuk semangat setia kawan serta sense of belonging, developing a common identity, a feeling of pride in a common past, and a disposition to act for the past, present, and future generation of the alma mater, family, society, and country. Ini termasuk juga galvanizing the support of ex-students yang telah berjaya, lebih lagi yang telah menjadi well-known personalities dan tokoh korporat atau successful entrepreneurs untuk membantu dalam rancangan-rancangan dan program-program pembangunan kolej yang berjasa ini. Yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, para hadirin yang saya hormati sekalian, saya suka mengakhiri ucapan ini dengan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Jamaluddin dan isteri yang berbahagia Puan Sri Hazlin Karim kerana sudi menjadi tetamu kehormat kami pada hari ini. Kepada pihak pengurusan serta kaki tangan kolej ini yang telah mempamerkan prestasi kerja yang bijak dan cemerlang, kepada ibu bapa yang telah memberi sokongan dan kerjasama yang ikhlas, dan kepada pihak Kementerian Pendidikan, khususnya Jabatan Pendidikan Melaka, dan seterusnya kepada ahli-ahli lembaga pengelola kolej di atas segala hikmat nasihat, cetusan pemikiran dan bimbingan. Tahniah kepada pemenang-pemenang hadiah. You are the best of the best today, but remember, you may not be the best tomorrow. Pelajar yang lain yang tidak menang pada hari ini masih harus terus yakin bahawa you are also born winners, maka mampu mencapai kecemerlangan melalui sikap yang positif dan usaha yang gigih. Ingat, being in College Yayasan Saad Melaka itself, a center of excellence, is winning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Encik Rozali Nordin. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya, majlis mempersilakan dengan segala hormatnya Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin Datuk Ahmad Damanhuri, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, untuk tampil menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah Kolej Yayasan Saad Melaka kali ke-9 tahun 2004. Dipersilakan dengan segala hormatnya Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berbahagia Encik Rozali Nordin, Pengerusi Lembaga Pengelola Kolej Yayasan Saad, yang dihormati ahli-ahli Lembaga Pengelola Kolej Yayasan Saad, Yang Berusaha Encik Gun Swi Kam, Pemangku Pengetua Kolej Yayasan Saad, para pendidik kolej yang saya hormati sekalian, para ibu bapa,
pelajar-pelajar serta div-div berhormat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya diberi kesempatan untuk hadir dalam satu majlis yang penuh bermakna bagi kolej ini, iaitu majlis hari ucapan dan penyampaian hadiah kali ke-9 untuk kolej Yayasan SAM ini. Di sini saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan kolej ini kerana sudi menjemput dan memberi penghormatan kepada saya dalam majlis ini untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya meresmikan majlis bagaimana yang diaturkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita telah mendengar satu laporan yang begitu komprehensif daripada pengetua kolej ini sebentar tadi, yang menunjukkan betapa bangganya kolej ini mendapat pelajar-pelajar yang bertaraf cemerlang pada setiap tahun. Dan sebentar tadi kita juga telah mendengar begitu jelas tentang pengharapan daripada ahli-ahli pengelola kolej ini terhadap pelajar-pelajar yang berada di kolej ini. Ini merupakan satu cabaran yang begitu besar kepada para pelajar di kolej ini kerana untuk mencapai kejayaan bukanlah satu jalan yang mudah dan liku-likunya masih jauh untuk para pelajar. Kerana ini adalah satu permulaan saja kepada pelajar yang berada di kolej ini, kerana saya tahu bahawa ada di antara pelajar-pelajar yang cemerlang yang keluar dari pelbagai sekolah, apabila ditempatkan dalam suatu persekitaran yang berbeza, mereka akan merasai bahawa cabaran itu lebih getir daripada apa yang dapat kita lalui di kolej ini. Kerana kita tahu kolej ini kita berada dalam persekitaran yang terkawal, dan ini mudah kita kawal terhadap apa juga yang dilakukan pelajar-pelajar. Tapi di luar sana, keadaan kawalan itu tidak sebagaimana yang dapat kita lihat di kolej ini. Ini merupakan satu cabaran yang paling besar, dan ada pelajar-pelajar yang telah tidak dapat menghasilkan kecemerlangan seterusan. Kita sentiasa mantau terhadap kecemerlangan pelajar-pelajar ini supaya ia dapat meraihkan satu impian bagaimana yang telah nyatakan oleh Cik Rosali Nordin sebentar tadi. Saya dimaklumkan bahawa dalam majlis ini ia adalah bertujuan untuk menghargai dan beri pengiktirafan kepada pelajar-pelajar kolej Yayasan SAM yang telah menunjukkan tahap prestasi cemerlang dalam pelajaran masing-masing. Semoga penganugerahan akan menjadi mulaan dan menjadi dorongan kepada pelajar-pelajar lain dan juga pelajar-pelajar itu sendiri untuk terus berusaha dengan lebih gigih lagi di masa-masa kehadapan untuk mencapai kecemerlangan dalam apa lapangan yang mereka pilih selepas daripada kolej ini. Saya ingin mengambil peluang hari ini untuk mengucapkan syabas tahniah kepada lapisan pengurusan dan juga tenaga pengajar kolej ini yang berjaya meneruskan tradisi kecemerlangan untuk membangunkan pelajar-pelajar yang seimbang penyampaiannya dalam lapangan akademik dan juga membentukkan peribadi melalui aktiviti co-curriculum termasuk muzik dan juga sukan. Juga saya mengucapkan syabas kepada para ibu bapa yang turut mendorong kecemerlangan pelajar itu sendiri. Kerana tanpa dorongan dan juga galakan daripada para ibu bapa, tidak kemungkinan pelajar-pelajar ini dapat mencapai kecemerlangan sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam pelajaran dan mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan
CJ Pelajaran Malaysia bangun PMR. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, negara kita sedang berdepan dengan cabaran-cabaran hasil daripada pergolakan dan perubahan persekitaran di peringkat antarabangsa dan juga di dalam negeri. Kerajaan telah berusaha membuat perubahan dan tindakan strategik bagi bukan sekadar mempertahankan kejayaan dan kemakmuran, malah menggandakan kemajuan dan kesejahteraan negara. Dalam konteks ini, pembangunan sumber manusia yang berkualiti dan berpengetahuan merupakan salah satu faktor yang terpenting yang akan menentukan kemampuan kita untuk bersaing di arena antarabangsa. Ini jelas dinyatakan oleh pengurusi lembaga pengelola tadi, dan yang amat hormat Perdana Menteri kita juga dalam pembentangan bajet 2005 telah menggariskan bahawa membangunkan sumber manusia atau modal insan, human capital, sebagai pembangkit pertumbuhan telah dijadikan sebagai salah satu strategi penting dan diberi peranan yang besar, terutamanya dalam sektor pendidikan. Menerusi strategi yang digunakan, kerajaan telah menetapkan matlamat untuk menjadikan sistem pendidikan negara mencapai ke taraf dunia. Sehubungan itu, tumpuan akan diberi kepada program-program pendidikan, peningkatan infrastruktur, institusi pendidikan baru, meningkatkan enrolment pelajar di setiap peringkat pengajian, penajaan pelajar ke luar negara, dan program-program pembangunan sumber manusia lain yang diberi keutamaan. Kerajaan juga menyedari peranan penting yang dimainkan oleh institusi pendidikan seperti kolej yayasan saat ini dalam usaha kita lahirkan sumber manusia yang berkualiti. Sumbangan yang diberi oleh perkhidmatan perguruan dalam proses pembangunan negara perlu diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Oleh yang demikian, pengagihan sumber ekonomi dan keuangan yang tinggi, termasuk meningkatkan lagi insentif perguruan, hendaklah dilihat sebagai satu pelaburan untuk menambah baikkan sektor pendidikan di negara ini yang akan membawa pulangan lumayan dan kepanjang nanti. Keberkesanan sistem pendidikan negara adalah menjadi sebagai tanggungjawab tuan-tuan dan puan peringkat institusi pendidikan untuk membuat pelaksanaan penilaian status semasa dan penyiarannya bagi bentuk aspirasi yang adil dan seterusnya merangka langkah-langkah ke arah gerakan kolej ini seiringan dengan aspirasi negara. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebagai para pendidik, tiada yang lebih bermakna lain daripada pendidikan yang diberi kepada anak-anak atau pelajar untuk memiliki kemampuan sendiri, menghuraikan segala persoalan yang timbul mengenai kehidupan agar mereka lebih memahami mengenai diri sendiri dan juga orang lain. Kemampuan ini menjadi asas melahirkan bangsa serta dipandang mulia di mata dunia dan dapat menjaminkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Daya guru dapat pengetahuan sikap dan kebenaran bersih agar mereka dengan penuh ekspor menjadi masyarakat majikan. Mereka perlu asas dan persiapan terbaik. Guru kerana pendidikan berjawab pada beri yang ini untuk daerah sejak satu dari program ini komitmen dan ini bercara achievement supaya dari ini. Ketua cara untuk bodi telah kepada lain dan pemerintah. Salah adalah bukan dan mereka aku tidak yang semacam yang nabi dari lima hari terjemahkan yang di bawah alam negara besar sana kipas is damage and produksi tapi saya terus memperang tidak camah inovasi revi mengamati peluang yang tidak ada terus saya tidak akan sekali selesai 2004 naik ke pentas. Hadiah pencapaian terbaik sukan dan kokurikulum 2004. Hadiah olahragawan terbaik 2004 Muhammad Faiz bin Muhammad Yasin. Anugerah khas sukan dan kokurikulum 2004 Alif Adam bin Zulkifli. Warna penuh 2004 Ahmad Lutfi Zayani bin Saibul Azhar Rafiq.
Haris Helmi, Rugby. Syed Roslan bin Syed Omar, Olahraga. Wan Zaharina binti Miol Idris, Olahraga dan Hoki. Yumnish anak-anak Ijaya Badan, Olahraga. Anugerah Orkestra 2004, Ansarul Iqmal bin Ruslan. Nur Sazlin binti Mustafa. Syarifah Soraya Barakpa binti Said Muhammad Haris. Terima kasih Yang Bersaudara Encik Rosali Nordin. Seterusnya, majlis menjemput dengan segala hormatnya yang berbahagia Puan Sri Hazlin binti Abdul Karim untuk tampil menyampaikan hadiah-hadiah diiringi oleh pemangku pengetua Mr. Gun Swikam. Dipersilakan dengan segala hormatnya yang berbahagia Puan Sri. Hadiah pencapaian terbaik akademik 2004 dijemput pemenang-pemenang. Hadiah pencapaian terbaik mata pelajaran Bahasa Arab Lailatul Munirah binti Abdul Karim. Bahasa Cina Ahmad Azra bin Azhar. Bahasa Jepun Syairah Hadid binti Syahrudin. Pendidikan seni Nur Ain Farhanah binti Badiul Zaman. Dan Nur Syuhada binti Om. Music Amy Arslan Ida Sri Ismas binti Ismail. Nurjana Iman Syakiri binti Ahmad. Lisa Amani binti Abdul Rahim. Ilya Khanisha binti Iqmal Hisham. Gangge Juwari Lebina Azani. Dan Arif Adam bin Zulkifli. Hadiah pelajar terbaik tingkatan 1 2004, Sarah Irina binti Mak Jaludin. Nur Ain Faiza Abu Zahra. Ilya Syuhada binti Muhammad Rasid. Hadiah pelajar terbaik tingkatan 2 2004, Wan Yohanes binti Mukhtar. Nur Amanina binti Azman. Ilya Melisa binti Iqmal Hisham. Hadiah pelajar terbaik tingkatan 4 2004 Xiao Lize. Siti Nur Syairah binti Man Sanusi. Dan Izan Syarwani bin Mansur. Hadiah penghargaan pengetua 2004, Xiao Lize CGPA 3.75. Nur Amanina binti Azman CGPA 3. Nur Wahida binti Wahid. Ilya Felicia binti Iqmal Hisham. Hadiah pelajar terbaik tingkatan 2 2003 Muhammad Arif bin Kamarudin. Muhammad Fikri Hafriz bin Razali. Muhammad Solehin bin Muhammad Rosli. Nazrin Faris bin Anwar.
Min Muhammad Husin binti Ali, Nur Atikah binti Omar, Nur Emilia Iliana binti Cik Kamarudin, Nur Diana binti Abdul Murad, Nur Farhana binti Zainal Zulia, Nur Jana Iman Syakiri binti Ahmad, Nur Syafika binti Abdul Rahman, Xiao Lize, Syekh Al-Zakwan bin Amir Hamzah, Siti Nur Syaira binti Mat Sanusi,